Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan lagi kuliah online kita yang bertajuk Korban, siri pertama. Saya Ustaz Nordin bin Abdul Rahman, Guru Takmir Bandar Baru Kedah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita dalam suasana hampir bulan untuk menyambut bulan Zulhijjah, iaitu bulan korban, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita melakukan ibadah korban sempena dengan bulan Zulhijjah yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Tuan-tuan, korban ini merupakan satu ibadah, maka sepatutnya kita laksanakan dia dalam keadaan kita ini berilmu. Sebab ibadah. Jangan kita laksanakan ibadah korban secara suka-suka. Tengok orang buat, kita pun buat. Itu tidak boleh. Tidak mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah korban ini merupakan satu ibadah yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada keikhlasan hati kita sendiri. Kita buat ibadah korban ini bukan kerana menunjuk-nunjuk. Kita nak buat ibadah korban ni bukan kerana orang lain buat, kita pun nak buat, jiran buat, kita pun nak buat, keluarga kita buat, aku pun kena buat. Bukan macam tu. Maka apakah maksud korban? Ini siri pertama yang kita berbincang dalam kitab Sabilul Muhtadin. Jadi kita baca kitab Sabilul Muhtadin dalam bab korban. Apa maksud korban? Korban ini ialah menyembelih binatang ternakan. Binatang ternakan seperti lembu, kerbau, unta, kerana bertakarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembelih ayam tak termasuk. Kita kena sembelih binatang al-an'am. Al-an'am ini seperti lembu, kambing dan sebagainya yang kita akan pelajari selepas ini. Jadi sebab apa kita nak melaksanakan korban ini? Kita melaksanakan korban ini kerana taqarrub ilallah, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalil dia, kita buat korban ni mesti ada dalil, bukan saja-saja. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah kamu, iaitu sembahyang hari raya Aidil Adha, wanhar, dan lakukanlah korban. Allah suruh kita sembahyang hari raya, Allah suruh kita sembelih korban pada hari raya. Inilah amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita laksanakan. Nabi SAW juga sebut dalam hadisnya, ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Tiadalah satu amalan anak Adam pada hari raya daripada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada menumpahkan darah, iaitu menyembelih korban. Hari raya macam-macam kita buat. Hari raya kita buat lemang, kita buat ketupat, kita pakai baju baru,
Tapi semua tu tak baik lagi. Baiklah, tapi kurang baik. Yang paling baik, yang paling Allah suka ialah melaksanakan korban. Pakai baju baru, baik, okey. Buat ketupat lemang, okey, baik. Tapi yang paling baik, yang paling Allah suka ialah menyembelih binatang korban. Sebab itulah kita azam dalam diri kita nak buat korban. Kenapa? Perbuatan itulah yang Allah paling suka kita lakukan pada hari raya korban. Sebab tu kena ada usaha, tuan-tuan. Ada niat dalam hati, ada usaha kita nak buat korban. Kerana korban ini ialah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita cuba. Bukan saja niat azam dalam hati nak buat setahun demi setahun, setahun demi setahun. Akhirnya sampai tua tak boleh buat korban. Sebab apa? Sebab hanya niat sahaja tanpa ada usaha. Jadi mulai hari ini, tuan-tuan, mulai tahun ini kita cuba usaha untuk melaksanakan ibadah korban. Macam mana tuan-tuan nak usaha? Kerana ibadah korban ini memerlukan keuangan. Kena guna duit. Nak buat korban kena ada duit. Nak ada duit kena simpan. Lainlah tuan-tuan orang kaya, jutawan. Kalau orang biasa-biasa, orang tak beruang, kena simpan wang. Kena simpan duit. Setahun sekali 360 hari 12 bulan. Kalau 12 bulan, tuan-tuan, simpan RM50. Kita dah ada 600 ringgit. Simpan RM50 sebulan. Boleh dah buat satu tumpuk korban. Kalau nak buat seekor korban, seekor lembu, kena banyak sikit lah. Kalau nak buat setumpuk sebahagian daripada bahagian lembu, RM600, RM700, tuan-tuan hanya menyimpan RM50 sahaja sebulan. Kalau pergi pasar malam pun habis RM50 senang-senang saja. Maka sebab itulah kita kena ada azam disertai dengan perbuatan kita menyimpan untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau kita simpan RM2 sehari selama 360 hari, maka insya-Allah jangan ambil simpan RM2 jangan ambil. Ni simpan RM2 cukup 2 bulan ambil. Pergi beli benda di pasar malam habislah. RM2 kita simpan selama 360 hari setahun, maka kita dah boleh buat satu bahagian daripada korban. Ni azam kita, tuan-tuan. Kita azam tahun ni nak buat korban untuk tahun depan. Maka daripada tahun ini kita kena menyimpan duit kita. Sehari RM2 ataupun sebulan RM50. Sebab ibadah ini ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dia? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melaksanakan ibadah korban. Kerana ibadah korban ni lebih baik daripada kita bersedekah pada bulan Zulhijjah ni. Jadi sebab itu kita kena laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita nak laksanakan. Ada tuan-tuan, ada kita sebahagian kita yang belum lagi pernah melaksanakan korban. Duk tumpang korban orang je. Tahun ni, tahun depan kita azam kita sendiri nak buat korban. InsyaAllah kita azam dalam diri kita, insya-Allah. Tahun depan aku sendiri nak buat korban. Bukan saja pergi sembelih korban orang, pergi tolong lapah korban orang, tapi insya-Allah tahun ini aku sendiri yang nak laksanakan korban. Tapi jangan kedekut. Orang ada duit, Nabi SAW bagi amaran orang yang ada kemampuan, ada keuangan yang luas, tapi dia kedekut tak mau buat korban. Nabi kata jangan hampiri rumah-rumah ibadat kami. Jangan hampiri masjid-masjid kami. Ini amaran daripada Rasulullah bagi orang yang ada kemampuan, tapi kedekut, sayang nak berkorban, sayang nak buat korban.
Maka Nabi kata jangan hampiri rumah-rumah ibadat kami. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam bab ibadat korban ini jangan kedekut. Ada duit kita buat. Ada duit kita buat. Tak boleh buat tiap-tiap tahun, selang setahun. Tak boleh buat selang setahun, selang 2 tahun. Tapi kita kena ada keinginan untuk kita melaksanakan ibadah korban ini. Jadi insya-Allah moga-moga tuan-tuan kita terus bersemangat nak melaksanakan ibadah korban. Nanti kita akan sambung lagi ke bahagian yang kedua dan seterusnya sehingga habis bab korban kita ini insya-Allah. Tuan-tuan bersama saya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.